ataupun gambar kita, insya-Allah, bagi melancarkan program pada pagi ini. Boleh kita tutupkan gambar supaya perjalanan yang lancar, insya-Allah. Para jemaah sekalian, pertemuan kita pada pagi ini pertemuan kali yang kelima dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Adabud Daris wal Mudarris, adab murid dan guru ataupun adab guru dan murid, yang menghimpunkan akhlak dan adab yang diperlukan kepada mereka yang menyebarkan dan menuntut ilmu. Yang mana kali pertama kita bacakan kitab kita ini pada hari Rabu 16 Ogos 2023 bersamaan dengan 29 Muharram 1445 Hijrah, yang mana sebelum itu telah kita khatamkan dua kitab, iaitu kitab yang pertama, kitab Penawar Bagi Hati, dan kita juga telah khatamkan kitab 77 Cabang Iman menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada pagi ini, pertemuan kali yang kelima, kita akan lengkapkan pada tajuk iaitu adab ketika mengajar, bermula daripada adab yang ke-13 sehinggalah adab yang terakhir, adab yang ke-21. Dan pada minggu depan kita akan masuk bab yang kelima, adab seorang murid. Dan saya jangkakan lebih kurang 3 kali lagi pertemuan, maka kita insya-Allah akan khatamkan kitab kita ni, insya-Allah. Maknanya lebih kurang dalam bulan 10 kita khatamkan kitab kita yang ketiga. Syukur pada Allah. Pada pagi ini kita buka muka surat yang ke-33 bagi mereka yang ada kitab. Iaitu salah satu daripada adab ketika menyebarkan ilmu ataupun mengajar, sampaikanlah pengajaran dalam keadaan selesa dan jelas. Dalam keadaan selesa dan jelas. Kalau kita dalam pengajian online, pastikan suaranya jelas, pastinya gambarnya tidak kabur. Itu juga salah satu daripada adab. Jangan dalam keadaan suara tersekat-sekat, masalah internet, ataupun gambarnya tak jelas dan sebagainya, maka dia akan menjejaskan fokus para jemaah. Itu sekiranya dalam bentuk online, ataupun dalam bentuk sekiranya bukan online, di masjid dan surau, kita tengok huraiannya. Sekiranya terdapat ramai murid sehingga menjadi sesak kelas pengajian, maka dahulukan yang terdahulu ataupun yang awal datang dan seterusnya. Ini juga adab. Kerana kalau kita tengok, ada orang yang datang lambat, tapi dia nak duduk saf depan. Dia datang lewat, tapi dia nak duduk dekat dengan guru, dekat dengan ustazah, dekat dengan ustaz. Ini kita kena tekankan. Kita sebagai ustaz, kita bagi tahu. Dahulukan mereka yang datang awal. Yang datang lambat, duduk belakang lah. Yang datang lambat, duduk belakang. Kalau datang awal, duduk depan. Tak boleh kalau datang lambat, nak duduk depan. Tak boleh. Sebab apa? Kita akan mengambil hak orang lain yang datang awal. Ini adab. Kita kena tekankan. Kadang-kadang masjid saya tahun ni kita buat program bersama dengan Ustaz Wadi Anwar. Penuh datang. Lepas asar tu dah ramai datang. Jadi adalah orang yang datang dekat-dekat maghrib ni, dia cuba juga untuk masuk ke depan. Maka kita tegur perbuatan tersebut. Awak kalau datang lambat, janganlah mengambil hak orang lain yang mana datang lebih awal lagi. Lepas asar lagi dia datang. Maka Alhamdulillah dia dapat terima teguran tersebut. Ini sebagai salah satu contoh lah. Kemudian kita tengok lagi muka surat 13. Hendaklah dia cuba memberikan kefahaman kepada mereka dengan cara yang paling mudah. Nak kuliah, nak tazkirah, nak mengajar ni, bagi kefahaman yang paling mudah. Jangan duk sebut benda-benda yang payah, contoh-contoh yang payah dan sebagainya. Dalam erti kata lain, ketika dia menyebutkan tentang sesuatu perkara, sebutkan dengan perlahan, terang dan jelas. Jangan sebut dengan laju. Ceritakan dengan laju, syok sendiri jadinya. Kita rasa kita cerita tu dah faham dah. Tapi sebenarnya orang tak faham apa yang kita ceritakan. Maka sebutkan dengan perlahan, slow, steady, dengan jelas dan dengan terang. Kerana itu juga adalah adab. Muka surat 34. Adapun jika timbul persoalan dan perlu kepada pengulangan,
maka ulanglah semula makna dan lafaz yang tidak difahami sehingga mereka memahaminya. Kalau adalah jemaah tak faham Ustaz, boleh tak ulang? Ulang balik dengan perlahan sehingga mereka memahaminya. Ini sebagai contoh. Selain itu, jika sesuatu penerangan dirasakan tidak lengkap kecuali dengan mendatangkan contoh ataupun ibarat yang pada kebiasaannya merupakan suatu perkara yang agak malu untuk disebutkan, maka hendaklah dia menyebutkan dengan jelas. Contohnya, kadang-kadang kita menggunakan bahasa kiasan. Kita bagi contoh ibarat yang tidak terlalu direct. Tapi ada juga yang tidak jelas. Maka dalam kes untuk belajar, untuk menuntut ilmu, tidak ada salahnya kita menyebut secara jelas sekiranya perkara itu akan memudahkan pemahaman. Tapi dengan niat untuk kita belajar dan menuntut ilmu. Sebab kadang-kadang kalau kita buat kiasan, buat ibarat, buat contoh yang tidak jelas, tidak direct, orang tak faham. Maka boleh dalam bab mengajar kita sebut secara contoh yang lebih jelas. Itu maksud dia. Muka surat 34 lagi. Janganlah perasaan malu dan beradab menghalangnya daripada mendapatkan kefahaman yang sempurna. Hal ini kerana ia merupakan perkara yang lebih utama dan penting dari sifat malu. Malulah saya nak tanya, seganlah saya nak bagi tahu. Al-haya'u minal iman. Betul, malu itu sebahagian daripada iman. Tapi malu mesti bertempat. Malu dalam bab kerana nak menuntut ilmu, itu tak betul malunya. Malu ni kena ada sebab juga. Malu untuk buat maksiat, itu betul. Malu nak belajar, itu tak betul. Malu nak bertanya, itu tak betul. Kerana kalau malu, maka kita tidak akan tahulah buat selama-lamanya. Kemudian muka surat 34 lagi. Meskipun begitu, sekiranya penerangan dengan bahasa kiasan sudah memadai dan dapat memberikan maksud yang jelas, maka itu lebih baik. Dalam bab-bab contohnya bab perkara sensitif lah. Kita tak sebut lah. Kalau orang dah faham dah kita guna bahasa kiasan, orang dah faham dah, maka ia sudah memadai. Hal ini bertepatan dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya perlu menggunakan kaedah berterus terang dan ada ketikanya pula menggunakan bahasa kiasan. Banyak hadis Rasulullah menggunakan bahasa kiasan, terutamanya berkaitan dengan wanita ataupun berkaitan dengan suami dan isteri, bahasa kiasan. Maka orang dah faham dah. Seperti mana seorang guru perlu mendahulukan sesuatu perkara yang dia ajarkan, maka ada juga perkara yang perlu dikemudiankan di samping mengetahui saat yang sesuai untuk memberhentikan ataupun menyambung pengajarannya. Seorang guru ni, adab dia, ada perkara yang dia perlu ajar dulu dan ada perkara yang dia perlu ajar kemudian. Tengok pada kesesuaian lah. Ini yang ke-13. Kita boleh kita express sikit sebab kita nak lengkapkan sehingga yang ke-21. Muka surat 34, adab yang ke-14. Memelihara akhlak dengan baik. Adab ketika menyampaikan ilmu, akhlak kena jaga. Seorang guru hendaklah menjaga akhlaknya bersama para muridnya. Dia hendaklah mendahulukan muridnya yang lebih berilmu, berusia atau berpangkat berbanding yang lain. Pada masa yang sama, dia juga harus berlemah lembut dengan murid-murid yang lain. Contoh kan, dalam kalangan kita tu ada orang yang berilmu, ada orang yang ada berpangkat, ada orang yang berusia. Maka letakkanlah mereka ini mungkinlah dari sudut keutamaan tertentu. Sebab dalam banyak hadis pun Rasulullah mengajarkan kepada kita, akhlaknya kita memuliakan orang yang lebih berusia. Memuliakan orang yang mungkin dia ada jawatan. Mungkin orang yang dari sudut ilmunya, mungkin orang yang ada title. Maka tidak salah kita memuliakan di samping kita tidak mengetepikan yang lain. Itu maksud dia. Itu akhlak. Dahulukan orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman. Kita ambil pandangan mereka. Itu adab.
Selain itu, dia hendaklah memelihara diri daripada aktiviti yang sia-sia, juga daripada melihat perkara yang tak diperlukan. Ini adab seorang guru. Dia juga hendaklah memaklumkan ketiadaannya kepada mereka yang hadir. Juga hendaklah dia duduk di tempat yang wajahnya dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain. Maksudnya begini. Contohnya kalau kita tak dapat hadir, jangan bagi tahu last minute. Faham tak? Kecuali ada emergency case lah. Kalau kita tak dapat hadir, contohnya kelas minggu depan, kita dah tahu dah ada jadual di tempat lain ataupun ada urusan keluarga, kita bercuti dan sebagainya minggu depan. Jangan baru bagi tahu sehari sebelum ataupun bagi tahu pagi sebelum kelas. Sebab apa? Dia akan memayahkan pihak pengurusan. Maka kalau kita tak tahu dah ada program lain, maklumkan awal ketidakhadiran kita. Itu maksud dia. Ini salah satu adab. Jangan biar tergantung bila orang WhatsApp baru bagi tahu, oh saya tak dapat hadir. Padahal kelas nak mula sejam lagi. Nak cari pengganti pun dah tak sempat dah. Maknanya kita ambil cakna lah bab perkara tersebut. Itu yang ke-14. Yang ke-15, adab seorang guru mengajar dengan mengikut kepentingan ilmu. Mengajar dengan mengikut kepentingan ilmu. Dalam sesi pengajaran, hendaklah dia mengajar mengikut keutamaan dan kepentingan ilmu. Ini bermakna, hendaklah dia mendahulukan mengajar ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Kemudian ilmu hadis. Kemudian ilmu usul fiqh. Dan seterusnya ilmu-ilmu yang lain mengikut tahap keutamaan. Ini penting. Jangan kita terus lompat benda-benda yang terus kita ni dari sudut keutamaannya yang salah. Keutamaan yang utama kita belajar dulu tentang akidah, tentang tauhid. Bila dah ada asas ilmu berkaitan dengan tauhid, kita masuk sikit dalam belajar ilmu tentang Al-Quran. Bila ilmu Al-Quran pun dah ada asas, kita belajar ilmu hadis. Bila ilmu hadis pun dah ada, kita belajar ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh dah ada, kita belajar ilmu tasawuf. Ini adab dia. Supaya apa? Barulah kita dapat pemahaman tentang Islam ni secara holistik. Itu kepentingan dia. Belajar ajarkan ikut kepentingan ilmu. Sebab itu juga salah satu daripada adab-adab ketika mengajar. Kemudian yang ke-16. Stabilkan diri sebelum mengajar. Apa maksud stabilkan diri sebelum mengajar ni? Janganlah dia mengajar jika keadaan dirinya tak stabil. Tak stabil maksudnya ketika sakit, ketika lapar, ketika menahan hadas, ketika terlalu gembira ataupun ketika sedih. Stabilkan dulu emosi kita. Nak mengajar, pastikan emosi itu okey. Janganlah ketika sakit mengajar juga. Maksudnya, aduh sakitnya. Dalam keadaan duduk mengajar, dia akan mengganggu pengajaran. Ketika lapar, perut dah lapar dah ni. Sarapan belum lagi contohnya kan. Kalau yang boleh tahan tak apa. Ada orang bunyi-bunyi dah dalam perut. Dalam perut tu duk sebut lapar, roti canai, mi goreng contohnya kan. Mengajar juga dia akan mengganggu fokus. Contoh, ada jemaah yang gelak tu. Ataupun ketika menahan hadas. Contohnya ada hajat, nak ke tandas dan sebagainya, selesaikan dahulu. Ataupun ketika terlalu gembira. Sambil-sambil duk mengajar tu, kiki, duk gelak. Gelak benda yang lain. Ataupun terlalu sedih. Duk mengajar, meleleh, air mata dia duk menangis. Maka, adab ketika mengajar, pastikan emosi diri, stabilkan diri dahulu. Supaya apa? Tak mengganggu pengajaran. Payah kalau mengajar ketika lapar. Ataupun ketika terlalu gembira. Sambil-sambil kuliah, sambil-sambil duk gelak. Tahan. Jadi jemaah tengok apa ustaz ni. Maka adabnya kita belajarnya stabilkan diri sebelum mengajar. Kemudian selain itu janganlah dia memanjangkan tempoh pengajaran terlalu lama sehingga menimbulkan rasa bosan dalam kalangan murid.
Hal ini kerana mereka sudah tidak mampu memahami setiap apa yang disampaikan kerana terlalu lama. Biasanya dalam apa-apa kuliah, kalau kebiasaannya lah 40 minit, kita boleh fokus lagi. Betul tak? 40 minit kita boleh fokus. Ataupun 45 minit itu okey lagi. Sejam maksimum dah. Sejam tu maksimum dah. Kalau sejam setengah, biru muka jemaah nanti. Biru muka. Lama sangat sejam setengah. Maka tempoh pengajaran ini pun kita perlu sesuaikan lah juga. Ada yang okey lama. Ada yang tak okey. Tapi nak meraihkannya, pada pandangan saya lah, di bawah sejam lah. Bawah sejam. Kalau pengajaran tu orang seronok dengan kita dan sebagainya, mungkinlah boleh panjangkan sehingga 1 jam. Tapi biasanya 40 minit itu memadai lah. Sebab antara kalau kita tengok, antara kuliah maghrib dan isyak itu selepas sunat ba'diyah sehingga nak masuknya waktu maghrib, lebih kurang mengambil masa 40 minit. Selesai solat ba'diyah 7.45, isyaknya 8.25, lebih kurang 40 minit tu sesuai lah. Orang pun tidaklah rasa penat sangat dan sebagainya. Ini juga adab lah. Kalau terlalu cepat pun jangan juga, tak boleh juga. Masa ditetapkan 40 minit contohnya. Ustaz 30 minit dah berhenti dah. Jadi dia akan jadi masa yang gap tu, masa terluang, menyebabkan akan ramai jemaah yang keluar daripada contohnya kalau link live ni kan. Kita berhenti pukul 8 suku. Tapi pukul 8 tu saya dah berhenti dah sebagai contoh. 8 suku ada slot lain pula. Jadi gap masa tu orang akan keluar dan sebagainya. Maka patuhilah masa kita. Kalau kita dianjurkan mula pukul 7.35, habis 8 suku. Contoh kan. Lebih kurang 40 minit lebih kurang. Maka patuhilah waktu tersebut. Jangan terlalu lajak. Kalau contohnya kita diminta berhenti 8 suku, 8.30 baru kita berhenti. Kesian pula pada slot yang akan datang. Ini dalam bab masa kita kena jaga. Sebab kita setiap kali habis kuliah, kita baca peringatan tentang masa. Wal'as, demi masa. Kalau kita baca demi masa dan kita sendiri tidak menjaga masa, maka no point lah apa yang kita belajar, tidak ada perubahan. Yang ke-16. Yang ke-17. Adab ketika mengajar, hendaklah sesi pengajaran diadakan di kawasan yang luas dan kondusif. Luas dan kondusif ni maksudnya, kalau di kawasan masjid contohnya, pastikan kawasan tu tak terlalu panas. Pasang kipas. Kalau yang ada aircon, pasang aircon. Kapet tu mestilah kapet yang dibuang debu-debunya. Jangan tak kondusif ni orang tak selesa. Kalau sujud tu penuh debu ataupun pasir, orang tak selesa untuk menuntut ilmu. Kalau kita dalam live ni, pastikan. Ini juga adab. Pastikan yang jemaah lebih kurang 135 orang, tutup mikrofon dia. Offkan kamera. Sebab kalau masing-masing tak buka mikrofon, buka kamera, dia akan mengganggu. Kita rasa tak selesa, kita rasa tak kondusif. Ada satu pengajian saya yang sebelum ni, dia on kamera tu, dia fokus pada gambar kipas. 40 minit. Kita tengok kipas berpusing. Dengan saya berpusing, pening kepala jadinya. Jadi kita ingatkan di awal, pastikan kita offkan mikrofon dan gambar tadi. Pening juga tengok kipas je duduk pusing. Para jemaah fokus pada saya fokus pada kipas. Pada kipas, pening. Jadi kita ingatkan, benda ni adab. Adab kita mengajar dan adab kita menuntut ilmu. Sebab bukan kita seorang. Kita bersama dengan jamaah. Bila sebut jamaah, ada hak-hak jemaah yang perlu kita jaga bersama. Itu yang ke-17. Yang ke-18. Adab ketika menyampaikan ilmu. Yang ke-18 adalah sesuaikan nada suara. Sesuaikan nada suara. Janganlah dia meninggikan suara melebihi keperluan. Dan jangan pula merendahkan suara sehingga tak dapat difahami kata-katanya dengan sempurna kerana tidak jelas kedengarannya. Ini juga penting.
Janganlah sepanjang tazkirah, kuliah, ceramah, pengajian 40 minit tu macam bertempik. Tak boleh. Asyik tinggikan suara je. Sederhana sajalah. Melaung bertempik, pecah gendang telinga orang mendengarnya. Ada juga kan. Dia tak turun dah level. Kalau level 10 tu level 10 dari awal sampai akhir. Tak boleh juga begitu. Ataupun ada orang, dia kuliah ni, tak sempat dia bagi salam lagi. Orang tengok muka dia, orang dah tidur dah. Sebab apa? Kalau dia buka mulut, suara dia terlalu slow. Faham tak? Selalu slow. Tengok muka pun orang dah tidur dah. Tak sempat kuliah. Macam berbisik dengan bini. Macam duk bisik, slow sangat. Tak boleh juga. Maka adab ketika mengajar, sesuaikan nada suara. Ada ketikanya kita tinggikan. Dan ada ketika kita rendahkan sikit volume dia. Maknanya sederhana sajalah. Jangan terlalu kuat dan jangan pula terlalu slow. Sebab jemaah kita ni ramai. Macam-macam kelompok yang ada. Ada yang suka kalau ustaz cakap slow dia tak dengar. Betul tak? Ada jemaah yang kalau kita cakap kuat, dia rasa macam nak pecah gegendang telinga dia. Maka adabnya sesuaikan nada suara kita. Saya pun takut bimbang juga syok sendiri ni. Kalau suara saya sekarang ni, okey tak para jemaah sekalian? Okey ke? Okey sangat. Okey Tak terlalu kuat, tak terlalu perlahan. Ya. Okey sangat. Alhamdulillah. Saya bimbang juga. Kan duk cakap sesuaikan nada suara, nanti jemaah komen kat bawah. Saya tak dengarlah suara ustaz, payah juga. Ataupun jemaah komen, ustaz boleh tak perlahankan sikit, suara ustaz kuat sangat. Jadi kita perlu dapatkan dua hal lah, feedback. Feedback tu penting untuk kita muhasabah. Kadang-kadang kita tak tahu, kita bimbang, syok sendiri apa yang kita lakukan. Ini yang ke-18, sesuaikan nada suara mengikut keperluan. 19. Adab yang ke-19 ketika mengajarkan ilmu, mengawal suasana kelasnya. Kawal suasana kelas. Maksud kawal suasana kelas ni macam mana? Kita tengok. Seorang guru hendaklah memelihara majlis atau kelas pengajiannya daripada keriuhan, bising dan kelakuan yang tidak elok ketika perbahasan ilmu. Ini kena kawal. Seorang guru kalau tengok dah bising, dah riuh, tak terkawal dan sebagainya, dia kena gunalah teknik-teknik tertentu. Contoh, dah nampak tak terkawal, seorang guru dia ajak murid-murid dia, jom kita berselawat dulu. Dia akan tenangkan balik situasi tadi. Jom kita ramai-ramai beristighfar. Ini cara kita mengawal audien kita ataupun murid kita. Sekiranya dia mendapati telah timbul bibit-bibit awal ke arah perkara tersebut, maka dia harus menanganinya dengan lembut sebelum ia menjadi tak terkawal. Maksudnya, kita buatlah teguran dengan hikmah. Hikmah tu penting. Jangan kita terus marah, terus keluarkan kata-kata tak baik dan sebagainya. Didik dengan baik, insya-Allah orang akan dengar. Muka surat 35 lagi, hujungnya. Di samping itu, seorang guru hendaklah sentiasa mengingatkan muridnya bahawa majlis pertemuan ataupun pengajian ini mesti diniatkan kerana Allah semata-mata. Justru janganlah pula menimbulkan persaingan ataupun perkelahian. Sentiasa kena ingatkan guru ni. Ingatkan muridnya bahawasanya kita belajar ni bukan kerana nak balah. Bukan kita nak kelahi. Bukan nak tunjukkan siapa lebih hebat. Kita belajar, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. 36, muka surat 36. Hal ini kerana jalan menuntut ilmu sepatutnya diisi dengan kasih sayang, perasaan malu dan saling berkongsi faedah antara satu sama lain. Lantaran itu, hati dapat disatukan dalam menuntut ilmu, dalam menzahirkan kebenaran serta mendapatkan faedah dan kebaikan bersama. Tujuan kita belajar, tujuannya kita nak berkongsi faedah. Tujuannya sama-sama nak dapatkan manfaat.
Mungkin ada bab kita kurang, ada bab yang lain kita lebih. Maka kelebihan kita boleh menampung kekurangan. Ataupun kekurangan kita, kita boleh tampung dengan kelebihan orang lain. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Saya ada lihat ada jemaah komen. Saya terus respon lah. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana pula dengan penggunaan kata-kata yang terlalu keras, menakutkan, penuh dengan kata-kata yang menakutkan pendengar. Ini juga ada. Kita kalau boleh, guru-guru tadi, kita baca dan kita beramalkan apa yang disebut dalam kitab ni. Sangat baik saya tengok poin-poin dia. Sebab itulah saya jadikan kitab ni untuk kita sama-sama baca. Saya sama ada orang yang mengajar ataupun para jemaah sekalian, mungkin dalam kalangan kita adalah seorang guru, kita janganlah terlalu nak menakut-nakutkan. Terlalu kita seolah-olah mencari salah pendengar. Tak boleh macam tu. Kita sama-sama belajar ni untuk memperbaiki diri. Hari ni watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita sebenarnya dalam tempoh memberi perkongsian, memberi peringatan kepada kebenaran dan kesabaran. Jangan terlalu seolah-olah orang lain yang salah. Kita menakut-nakutkan pendengar tu seolah-olah dia buat kesilapan. Jangan macam tu. Kita laksanakan dengan hikmah dan yang baik. Itu adab dia lah. 20. Adab yang ke-20. Apabila seseorang murid bertanyakan sesuatu yang agak pelik, jangan diperlekehkan soalan tersebut. Ini penting. Adab yang ke-20. Jangan kita perlekehkan soalan orang yang bertanya. Walaupun soalannya itu nampak remeh. Walaupun soalan tu nampak macam lah. Soalan ni budak sekolah rendah. Jangan cakap macam tu. Soalan ni tak patut ditanya. Jangan jawab macam tu. Soalan ni kecil sangat, remeh sangat, mudah sangat. Tak boleh. Mungkinlah tahap kefahaman yang bertanya tu begitu. Raikanlah semua. Jangan rendah-rendahkan. Jangan remehkan. Jangan kita merasakan soalan dia tu tak penting. Sekiranya soalan tu bertujuan baik untuk dia tahu, maka jawablah juga dengan hikmah. Itu faham kan? Kita tak bagi contoh lah. Apa soalan-soalan yang pelik tu. Kena juga dengan contoh. Saya bagilah satu sebagai perkongsian. Ada yang tanya soalan dia. Ada juga kadang-kadang dia nak test ustaz. Dia nak test ustaz. Bukan ustaz nak test murid. Murid kadang-kadang nak test guru. Pun ada juga. Dia bertanya, Ustaz, kenapa mayat apabila mati perlu dimandikan? Dia kata. Dia tanya pada ustaz ni. Ustaz, kenapa orang yang mati, mayat ni, bila dia meninggal dunia, kita kena mandikan dia? Payah juga tu. Kan? Ustaz carilah dalam kitab tu, dalam kitab ni, tak jumpa. Rupa-rupanya, apa jawapan dia? Dia kata sebab mayat tak boleh nak mandi sendiri. Itu soalan dia nak meremehkan ustaz pula. Dan bagi pihak ustaz, jangan meremehkan soalan. Jika daripada murid tu soalan yang pelik, soalan yang biasa saja, jangan. Ini dua hala lah. Ada orang dia nak test guru. Nak tahu guru tahu ke tak. Saya belajar dengan guru ni, begini jawapan dia. Saya belajar dengan guru ni, begini jawapan dia. Saya nak test. Kemudian, ada yang buat rakaman. Dan dia bandingkan jawapan tiga guru ni. Dia berbeza-beza. Salah dia kata. Jangan begitu. Sebab kita belajar ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali lah. Adab ketika mengajar. Adab yang ke-21. Apa dia adab yang ke-21? Jujur jika tak tahu. Jujur jika tak tahu. Kalau orang tanya, kita tak tahu jawapan tersebut. Bagi tahulah, la adri, saya tak tahu, saya kena buat semakan dulu dan saya kena tanya orang yang lebih tahu dulu. Itu lebih baik daripada dia jawab salah. Saya jawab salah pula. Jawab dengan kaedah yang tak betul, jangan. Kita tengok huraian dia.
Seandainya ditanya sesuatu yang berkaitan pelajaran yang engkau tidak ketahui, maka jawablah aku tak tahu ataupun aku tidak pasti. Janganlah seorang guru enggan ataupun malu mengakui perkara tersebut. Kalau kita tak tahu, jangan malu nak mengaku tak tahu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia sebut, wahai sekalian manusia, sesiapa yang mengetahui sesuatu perkara, maka hendaklah dia mengatakan dengan benar. Dan sesiapa yang tidak mengetahuinya pula, maka hendaklah dia katakan, Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Hal ini kerana sebahagian daripada ilmu ialah dengan mengatakan perkara yang tidak diketahuinya, Allah lebih tahu. Ini jawapan yang paling selamat. Kalau benda yang kita tidak jelas, tidak cerap, tidak pasti, jawapan kepada ketidakpastian kita itu, kita katakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu dan saya tak tahu perkara tersebut. Saya kena rujuk dulu pada orang yang lebih alim. Itu juga sebahagian daripada jawapan sebenarnya. Allah juga berpesan kepada nabinya sebagaimana yang terkandung dalam surah As-Sad, surah Sad ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini. Dan bukanlah aku daripada orang yang mengada-adakan. Hendaklah seorang yang alim mewarisi dan mengajarkan kepada sahabatnya dengan perkataan aku tidak tahu. Jadikanlah jawapan aku tak tahu tu sebagai salah satu juga daripada jawapan kita. Jangan kita tahu semua perkara. Tak, kita takkan tahu semua perkara. Dan lebih layaknya dan lebih baik bila kita menjawab sesuatu soalan, di hujungnya kita sandingkan dengan jawapan Allahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sama ada kita ni, kita boleh sebut berdasarkan pandangan ulama, berdasarkan ayat sekian. Yang lebih tepatnya Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Itu juga ada. Muka surat 37, muka surat yang terakhir pada pagi ini. Dalam erti kata yang lain, hendaklah dia banyak menjawab dengan perkataan itu, Allahu a'lam, sekiranya dia tidak tahu. Dengan melakukan perkara tersebut, ia tidak akan sesekali menjatuhkan kedudukannya. Bahkan ia menunjukkan kesempurnaan akal dan besar kedudukannya. Hal ini kerana seorang yang hebat berilmu tidak akan terjejas kedudukannya disebabkan beberapa perkara yang tak diketahui. Kalau kita betul tak tahu dan kita jawab tak tahu, dia tidaklah akan menjatuhkan maruah kita sebenarnya. Lebih menjatuhkan maruah kalau kita jawab tu memandai-mandai dan jawapan kita tu tak betul. Itu lebih menjatuhkan maruah. Hakikatnya perkara yang menghalang seseorang itu daripada mengakui atau mengatakan aku tidak tahu ialah disebabkan kurangnya amalan serta lemahnya ketakwaan. Maknanya orang yang malu nak mengaku tak tahu ni sebenarnya dari sudut ketakwaannya lemah. Dia tak mengaku. Dia ni seorang yang hamba yang lemah. Kita hamba yang lemah. Dan dia ego sebenarnya. Dia ego. Dia takut dan bimbang sekiranya tindakannya itu menjadikan dirinya rendah pada pandangan mata pengikut dan pendengarnya, seolah-olah dirinya lebih jahil daripada mereka. Takut nak sebut, saya tak tahu ni, kau orang kata, ustaz ni apa tak tahu. Tak semua ustaz, tak semua guru, tak semualah asatizah, ustazah ke apa-apa sekalipun, dia tahu semua benda. Kita manusia terbatas dari sudut akal kita dan kefahaman kita. Sedangkan bersegera dengan menjawab perkara yang tidak diketahui itu lebih mendatangkan kecelakaan pada dirinya dan orang lain. Kalau kita profesor serba tahu, jadi orang yang serba tahu, orang tanya jawab, sebenarnya ia akan mendatangkan mudarat yang lebih besar pada diri dia dan pada orang lain. Justru tidak hairanlah tindakannya itu dijanjikan penghinaan di dunia serta dosa di hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang kita nak baca ni,
Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Seseorang yang berasa puas dengan sesuatu walhal ia tidak diberikan kepadanya seumpama seseorang yang memakai pakaian yang palsu. Orang yang rasa hebat, rasa boleh semua, boleh jawab semua, rasa tahu semua, dia sebenarnya seperti memakai pakaian yang palsu. Kita tak nak pakai pakaian yang palsu, betul tak? Pakai emas, kita nak emas yang betul, tak nak emas yang palsu. Yang palsunya kalau gigi tak apa, gigi palsu boleh. Kalau yang lain kita tak nak yang palsu. Jadi orang yang merasa serba tahu ni sebenarnya dia seperti memakai pakaian yang palsu. Dia tidak pakai pakaian yang sebenar. Alhamdulillah para jemaah sekalian, lebih kurang 40 minit kita bersiaran. Kita dah selesaikan bab yang keempat, adab ketika mengajar. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung bab yang kelima ni penting, bab adab seorang murid. Adab seorang murid apakah yang sepatutnya saya dan kita semua kan, kita sebagai seorang murid untuk kita lakukan dan adab-adab yang perlu kita ada. Dan saya jangkakan mungkinlah lebih kurang 3 lah ataupun maksimum 4 kali pertemuan lagi kita berjayalah khatam kitab ni insya-Allah. Jadi ada dengan saya lebih kurang 4 buah lagi kitab ni. Kalau ada dalam kalangan para jemaah yang berminat nak dapatkan, bolehlah insya-Allah di samping kita nak mengkhatamkan kitab ni, bagi yang tidak ada kitab nak dapatkan kitab tersebut, boleh WhatsApp pada saya nanti insya-Allah. Ada 4 buah rasanya kalau tidak silap saya lah sekali pandang tu. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada muka surat yang ke-37. Minggu depan kita sambung muka surat yang ke-47 dalam bahasa Melayunya, adab seorang murid. Saya serahkan kembali kepada Ustazah Inun, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Boleh buka soalan ke Ustaz? 1-2 soalan kot. Kalau nak bertanya kan? Okey, boleh. Satu boleh? Boleh. Okey, Ustaz buka soalan bagi siapa yang nak bertanya. Dipersilakan. Senyap ni Ustaz. Diam. Maknanya dah jelas, dah faham dah tu. Alhamdulillah. Kan Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim atas kesudian berkongsi ilmu ini melalui kitab Adab Murid dan Guru, iaitu adab ketika mengajar, di mana semoga para guru, tak kira pensyarah ke pengajar ataupun siapa saja yang seumpamanya lah yang dapat mengamalkan adab-adab ketika adab-adab sebagai seorang guru ini untuk mencapai sasaran yang sepatutnya. Moga kita semua sama-sama muhasabah diri demi manfaat ummah ya. Dan insya-Allah di lain kesempatan kita akan lagi bersama dengan Ustaz bagi sambungan topik selanjutnya, dan kita akhiri dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama.